Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Seperti yang dijanjikan pada episod Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II atau Marhum Batu Sawar, hari ini saya akan bawakan kepada anda makam seorang panglima Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II. Makamnya terletak berhampiran tebing Sungai Johor di Kota Tinggi Johor. Nama panglima tersebut adalah Panglima Awang Selamat. Sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sebelum itu saya nak mengatakan pada makam ini saya kurang buat rakaman video sebab saya teruja untuk menziarah makam Panglima Dayung ini sampai terlupa untuk membuat rakaman video. Satu lagi, rakaman drone di sini tidak dapat dilakukan sebab tiada isyarat GPS di kawasan ini. Drone saya ini menggunakan isyarat GPS ketika melakukan penerbangan. Makam Panglima Dayung berada dalam kawasan ladang kelapa sawit. Laluan ke makam hanya ada satu laluan sahaja jika melalui darat. Perlu melalui jalan tanah merah ladang kelapa sawit tersebut. Laluannya berliku-liku tetapi masih boleh dilalui dengan kenderaan. Jarak dari jalan utama Kota Tinggi ke makam tersebut adalah anggaran dalam 5.6 km dan mengambil masa 20 minit perjalanan. Jarak antara makam Sultan Ali Jalal ke makam Panglima Dayung, jika melalui sungai, jaraknya anggaran dalam 5 km. Makam Panglima Dayung telah didirikan bangunan berbumbung bagi memudahkan pengunjung mengesan lokasi dan memelihara makam dari sebarang kerosakan dari faktor alam. Terdapat 4 makam di bahagian atas dan 1 di bahagian bawah. Sebelah makam Panglima Dayung adalah makam isterinya yang merupakan rakyat biasa saja. Selain makam Panglima Dayung yang bernisankan batu Aceh, terdapat satu lagi nisan Aceh bersaiz kecil. Makam lain hanya bernisankan batu sungai dan kayu saja. Nisan Panglima Dayung masih utuh dan lengkap. Dipercayai batu nisan Aceh ini menggunakan jenis batu marmar biru. Bila dipegang terasa sejuk dan teksturnya sangat licin. Ukirannya sangat unik dan kemas. Pada saya inilah batu nisan Aceh yang paling unik berbanding dengan batu nisan sejarah lain di sekitar Johor. Satu batu nisan Aceh besar kecil ini hanya tinggal satu saja. Yang satu lagi telah terpatah sama ada rosak, pecah, tertimbus dan sebagainya. Tidak dapat dipastikan. Ini adalah makam seorang lelaki merupakan pembantu atau orang-orang bagi Panglima Dayung. Sebelahnya adalah makam isterinya yang juga bertaraf rakyat biasa saja. Persekitaran makam tidak bersemak dan mungkin pihak ladang menjaga kawasan ini secara tak langsung. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak ladang ini. Namun diharap pihak kerajaan negeri Johor dan kerajaan tempatan sentiasa pantau dan tidak lepas tangan dalam memelihara makam sejarah demi untuk tetapan generasi kini dan akan datang. Dalam catatan sejarah, pada Januari 1586,
Baginda Sultan dengan angkatan 100 kapal telah menyerang Melaka dan hampir dapat menawan semula Melaka. Pada tahun 21 Julai 1587, Angkatan Portugis yang diketuai Antonio de Noronha ke Johor membedil kota Johor Lama dan merampas harta. Baginda Sultan berundur ke Batu Sawah pada tahun 1587. Pada tahun 1589, Batu Sawah diserang dan Baginda Sultan melarikan diri. Apabila Portugis balik ke Melaka, Baginda Sultan datang semula ke Batu Sawah, memulihkan semula kekuatan. Semasa angkatan 100 kapal perang Baginda menyerang Portugis di Melaka, Panglima Dayung atau nama sebenarnya Awang Selamat inilah yang mengetuai angkatan kapal perang tersebut. Makam satu di bawah ini adalah makam seorang lelaki yang bernisankan kayu. Beliau adalah berpangkat penghulu di kawasan tersebut satu ketika dulu. Tidak dapat dipastikan adakah nisan kayu ini adalah nisan asal atau tidak. Melalui sumber batin, dipercayai kawasan makam ini dulunya adalah kawasan belakang rumah Panglima Dayung yang menempatkan kawasan tanaman buah-buahannya. Rumahnya 100 atau 200 meter ke depan berhampiran dengan kawasan sungai. Kawasan makam ini agak jauh dari sungai. Okey, Assalamualaikum. Saya Uzairhan. Salah seorang yang peminat dengan sejarah dan Batu Aceh ni lah. Okey, di sini saya boleh menerangkan serba sedikit lah tentang Batu Aceh yang sebelah saya ni. Batu Aceh ni lebih dikenali dengan batu nisan Aceh untuk Panglima Dayung. Okey, Panglima Dayung ni terletak di estate, satu buah estate di sekitar kawasan SK, Kota Tinggi. Berhampiran dengan Sungai Johor. Tak jauh daripada sungai. Versi Panglima Dayung ni tak ada dalam highlight sejarah buku ataupun apa, cuma dia lebih pada cerita setempat. Ada yang saya boleh share lah, yang saya tahu. Panglima Dayung ni yang kita, maknanya versi orang setempat ataupun sejarah setempat, dia ni seorang ketua Panglima Laut, ketua Panglima Pelayaran bagi Sultan Ali Jallah. Wallahualam lah, tapi itulah setempat yang saya boleh share kan. Dia pun jarak dia dengan Sultan Ali Jallah tak jauh. Kalau di sini Sultan Ali Jallah ada beberapa kilometer daripada sini, tapi dipisahkan dengan Sungai Johor. Jadi dia antara makam ni dengan makam Sultan Ali Jallah memang tak jauh tempatnya, cuma memisahkan sungai, laluan dia jadi jauh. Jadi kemungkinan dia ada berkait rapat. Jadi apa yang kita dapat sharekan pada semua, makam ni adalah makam Panglima Dayung, Panglima Laut kepada Sultan Ali Jallah. Yang selebihnya wallahualam. Tapi insyaAllah lah, kita cuba juga merungkaikan, cari juga sejarah ni. Sebab sayang, apabila batu dah ada kat sini, kita tak tahu sejarahnya. Jadi kita cuba rungkai. Di sini pun terdapat ada beberapa makam lagi. 3 dalam satu pondok ada 4, dan satu lagi di luar sana ada satu lagi makam. Jadi di sini kita minta ajar sebaik Puan Nita ada bersama saya ni melalui mata batin beliau. InsyaAllah kita cuma nak mixkan dan kita nak dapatkan kebenaran dan sejarah. Bukan untuk apa-apa, cuma kita nak lebih mendalam tentang sejarah kita, sejarah Melayu kita dan sayangnya kita pada sejarah. InsyaAllah sama-sama kita jaga sejarah kita. Assalamualaikum. Betul-betul saja. Cuma saya nampak dia punya cerita tu duduk di sana. Bukan. Sana. Sana. Tu je. Laluannya ke situ. Saya tak tahu. Saya bukan pakar. Batu nisan ni tapi memang cantik. Dia ada ukiran dia. Dia ukir memang dalam. Cantik lah. Unik.
Yang satu dia licin. Tak macam licin. Dia punya tengah sini pun dia punya ukiran depan belakang pun lain. Belakang dia depan lain. Simetri bunga. Harapan biasalah dipelihara lebih baik pula ke apa macam tu. Jadi buat laluan cantik sikit lah. Lepas tu ada signboard ke apa kan. Sebab kita masuk dalam kita tak ada signboard. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada anak muda hari ini, terutama pelajar sekolah yang mungkin kurang pendedahan berkenaan sejarah, lokasi dan makam-makam sejarah yang patut kita ambil tahu dan ambil iktibar sebagai satu ilmu pembelajaran. Saya juga mendapat maklum balas dari guru-guru sekolah agar Kementerian Pendidikan terutama pada peringkat negeri supaya diadakan silibus berkaitan dengan sejarah negeri. Contoh, silibus sejarah penuh berkaitan negeri Johor perlu diadakan supaya generasi muda kini memahami nilai sejarah sebagai jati diri bangsa yang perlu disuburkan dari peringkat sekolah. Diharap harapan guru-guru ini mendapat perhatian di peringkat Kementerian Pendidikan. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi misteri mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi misteri mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.